أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 190 ni kerat yang pertama. Kita buat dua kerat ayat ni, ayat haji ni. Ayat ni ayat haji, berkenaan dengan haji. Selok-belok dalam mengerjakan haji dan mulanya haji ni siling lah. Jadi kita kena ambil faham modak kerana kita ni adalah diwajibkan kena pergi buat haji setiap orang. Bahkan umrah pun wajib juga kerana kita berpegang dengan mazhab Syafi'i ini umrah adalah wajib. Bab umrah ni ada sunat, ada kata wajib. Kalau hak kita dak pegang, dak mengaji dan dak baca, dak dengar selama-lama dah ni, dalam mazhab kita umrah adalah wajib. Hak sekali ni wajib sekali ya. Wajib. Begitu juga dalam mazhab Hambali, Al-Maliki dengan Hanafi itu sunat, dua tu sunat. Jadi dalam ayat ni ia nak royak hukum hakam yang berkaitan dengan haji. Nak panjang lagi kena baca, kena mengaji di dalam bab hadis Nabi dan juga hukum haji. Sini dia nak royak kasar-kasar dalil apabila seorang itu difardukan haji, maka dia kena sempurnakan haji hak dia nak buat tu. Tidakkah dia berdosa? Sebagaimana yang kita royak pada pagi kemarin, Tuhan kecek pada awal, kecek dengan puasa, celah-celah puasa tu, hidup bubuk celah-celah tu apa berjuang, berjihad fi sabilillah. Sehingga kita baca akhir kemarin, Tuhan suruh kita ni belanja harta yang Tuhan beri kepada kita pada jalan Allah. Jangan mulut diam, jangan duk sayang kepada hartamu sehingga mung ni tak berjual, tak infak, tak belanja harta. Kerana perbuatan lagu tu membawa kepada mung ni campak dirimu kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ayat tu lebih kenaan dengan tu lah. Ayat tu berkenaan dengan orang hadut dia tak berjual, tak mau infak. Aku dulu duduk dengan Rasulullah, learning orang ramai dah pakat tu Rasulullah, turut Nabi, ikut tu borai Islam, ikut ni borai Islam. Jadi kita tak kena duduk gaduh dalam kita ni hari ni. Kita bakal jaga harta kita, kita duduk dengan bini, anak cucu kita tak berjual. Maka tu ayat yang kita baca pada kemarin. Jangan muduk buat lagu tu kerana sifat lagu tu membawa kepada kecelakaan kepada dirimu. Jadi ayat tu banyak dah orang dah bakas secara umum. Secara umum maknanya hak kita tak boleh nak buat, jangan duk kaca duk buat lah, takut campak dalam masuk dalam kebinasaan hak Tuhan. Ayat tu sebenarnya hak turun ayat tu adalah khusus bagi orang yang duk paku diri tak berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada sebut berjuang, mari ayat haji pula. Haji ni suruh kita buat haji. Allah berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah
dan sempurnalah ibadat hajimu dan umrahmu. Bila nak seorang itu niat kata aku ni nak buat haji atau nak buat umrah, kena sempurna. Sempurna dengan rukun, sempurna dengan syarat patai larang dia, semua kena buat cukup. Jangan dia potong ke tengah jalan. Jadi ayat ni mazhab kita Syafi'i dalil kata wajib kita kena buat umrah sekali seorang. Lalu itu bila orang tu dia pergi buat haji, mesti dia kena buat umrah. Jadi dia kapuh dengan umrah tu, ulama dia bahagilah buat haji tu ada 3 cara. Satu dia panggil haji ifrad, haji kiran, haji tamattu. Kalau dua-dua tu tiga jenis haji itu dia ada umrah sekali dalam tu. Kalau pergi buat haji dulu, panggil haji ifrad. Lepas kalau buat haji dulu, orang panggil haji ifrad. Lepas sudah haji mu buat umrah, kena buat juga umrah, wajib kena buat. Ataupun pergi buat sekali, niat umrah, waktu niat haji dengan umrah sekali buat dua tu, itu orang panggil haji kiran. Haji kiran ni kena duduk dalam ihram dia tu, tu kena buat juga umrah. Ataupun selagi orang panggil haji tamattu, buat pergi sampai di Mekah, tawaf siap, tawaf umrah dulu. Bila umrah sudah, orang panggil tahallul. Bila tahallul dah, nanti masa lagi buat haji. Bila sampai masa buat haji, niat haji pula, itu orang panggil haji tamattu. Nak ayatnya tiga haji yang ulama duk bagi itu dia ada umrah. Kerana kita diwajibkan buat umrah, kena ada umrah. Adapun orang yang pergi buat umrah saja tak wajib haji lagi itu, lah ni bukan pakai duk pergi, lah ni dah pakai duk pergi buat umrah. Sebenarnya ni sunat ya, hak wajib pergi sekali dengan haji. Hak tu hak wajib. Haji pun wajib, umrah pun wajib. Lepas pada tu mana pergi buat umrah berapa kali tu serah tamu lah. Serah tamu lah, puasa ada duit pergi. Tapi kita lah ni oleh kerana tak perbelanjaan tu banyak sangat nak pergi buat haji, takut-takutnya mati dulu, tak ada nak pergi tengok Baitullah, tak ada nak pergi semaya depan Baitullah, pergi buat umrah dulu. Jangan, ini perlu kita ingat dah, nak pergi buat umrah dulu pun jangan duk beban, jangan berat diri kita, benda yang sunat dulu. Kita kan hak wajib sekali dengan haji. Ni sampai makan teh apa tu tidak digalakkan. Kau dulu lah umrah tu, sampai kalau duit mu lebih benar tak apa pergi. Tapi kalau tak cukup, kau dulu nanti pun pergi sekali ke buat haji tu. Kerana benda yang sunat. Sehingga ulama kata orang yang duk pergi buat umrah acak-acak ni, orang Malaysia, orang yang duk luar daripada negeri kita, kerana demo tu duit lebih, tapi nak pergi buat haji sekali, walaupun duit ada tapi susah masa susun ni demo tu tak sampai, dia pergi buat umrah setahun 2 kali je pergi. Ulama kata mu duk pergi buat umrah banyak-banyak tu lebih baik mung ambil harta mung tadi, duit mung tadi pergi belanja kepada jalan Allah, tolong orang-orang Islam yang susah duk berjual di plastik tu dulu, lebih afdal lagi pada mung duk pergi buat umrah 2, 3, 7, 8 kali setahun 2 kali. Ni setengah ulama lah pendapat ulama yang jamilan duk ayat benda tu. Jadi ayatnya kepada kita umrah dan haji ni satu fardu yang kita kena buat. Dan bila seorang itu buat dah, mestilah dia buat dengan sempurna. Kecuali Allah berfirman, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maka jika kamu dikepung, dilikung atau disekat, maka dikepung, dilikung, disekat sebelum pada kita ni nak pergi buat haji, nak sampai Mekah supaya dengan Nabi gitu kan. Nabi yang kita biasa cerita,
di dalam sulh Hudaibiyah, perang Hudaibiyah, Nabi nak pergi buat haji, sekat di buat orang-orang kafir tak boleh masuk. Jadi itu orang panggil sekat. Sebenarnya kena gerak risuk lah. Tapi kita sampai sekerat dia pun tak boleh masuk, tak ada arah. Paling sekat tu sudah situ orang panggil. Haji itu sudah situ. Jika kamu di sekat, maka mung bolehlah sembelih daripada binatang hak bawa mari tadi. Al-hadyu maknanya hak nak kerbau. Bawa binatang lagi banyak mana mengkerbau situ. Ataupun kalau lah mung ni ada gapo yang boleh kerbau, boleh sembelih, sembelih lah situ. Sama ada budenah ataupun unta ataupun lembu ataupun sembelih kambing, sembelih kat tu. Awak kena sekat situ. Wala tahliqu ru'usakum, dan jangan kamu kerak rambut kamu, jangan kamu potong rambut kamu. Hatta yablughal hadyu mahillah, sehinggalah sampai kepada tempat yang nak sembelih binatang yang kamu nak kerbau tu. Jadi kalau sekat mana, situlah maknanya. Pada awalnya seorang itu bila dia nak kerbau, dia pergi kerbau pak tempat dia buat di Mekah di sana tu. Dia kerbau dia tu hari yang ke-10 tu. Tapi bila dia mau sekat dah, malah situ jangan bila sembelih dah, jangan dicukur lagi. Maknanya nak ayatnya mu kena sembelih dulu. Jangan dekat cukur. Bila orang tu cukur artinya tahallul. Kerana nak pergi buat haji, nak buat umrah ni dia kena ihram. Kena pakai ihram, kena niat. Apa ihramnya? Ihram mana aku duduk dalam haram. Hak boleh buat sebelum badan ni, aku tak boleh buat. Orang panggil pakai ihram. Bila orang tu pakai ihram, tak boleh buat segala patah larang, tak boleh buat segala-gala. Hak pasal boleh buat, orang panggil duduk dalam ihram. Bila sampai waktu dan sampai ketika di tempat dia, masa dia cukup dah, orang panggil tahallul. Lagu mana tahallul? Dengan dia kerak rambut atau bercukur. Jadi tu hal larang di sini, jangan mulut cukur lagi, jangan kerak rambut lagi sehingga munglah membawa binatang nak sembelih tadi sampai di tempat dia. Sampai tempat dia boleh dah. Orang panggil sub cerita. Kalau lah dia mau nak sekat hanya sampai sub tu, buat haji siap, mulata siap, tak halu, ataupun sekat di tengah jalan situ. Itu mana? Supaya Nabi buat situlah tempat dia tahallul. Itulah kita baca keratan yang pertama. Boleh jadi panjang sikit ni ayat ni dah, kerana sangkut paut dengan haji. Mudah-mudahan satu ayat tengah keratan yang pertama ni kita boleh buat fahami, dan kita mesti mendalami, kena jadi cerak molek. Kita nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah, bukan nak pergi itu baru nak belajar. Tak reti, tak reti benda kau tak nampak, tengok ni ajar royak kena kau tak nampak. Dia kena pergi buat sendiri. Tapi kalau banyak-banyak kali, ulang-ulang kali dengar semua dok royak, dia akan mari nampak jalan cerah. InsyaAllah kita akan boleh buat haji berlaku di kalangan kita ni, dan boleh buat umrah semuanya sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.